Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan bentang tajuk pendekatan organisasi metafora melalui kajian penjara. Saya Farzana binti Zulkarnain, nombor matrik D202121011413. Saya Nuriza binti Muhammad Hamadi, nombor matrik D202121011386. Morgan pada tahun 1997 mengenal pasti 8 metafora untuk memahami dengan lebih baik tentang tingkah laku organisasi. Seperti yang digunakan untuk kemudahan pemulihan, metafora ini memasukkan penjara sebagai budaya, organisma, otak, instrumen penguasaan, sistem politik, mesin, kurungan jiwa serta flux dan transformasi. Penjara sebagai budaya merujuk kepada sistem pengetahuan, contohnya idea, nilai, undang-undang dan ritual seharian. Menurut Morgan, penjara sebagai budaya ialah proses realiti pembinaan yang membolehkan orang ramai melalui perkongsian makna dan kepercayaan untuk memahami pelbagai aspek kehidupan mereka dengan cara yang berciri. Budaya dalam organisasi pula merujuk kepada cara pemikiran yang berterusan dan bercorak tentang tugas utama dan hubungan manusia dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, kita akan melihat asas utama kewujudan budaya penjara. Yang pertama, kekurangan dan kurungan hidup di sebalik tembok. Yang kedua adalah persekitaran penjara jauh lebih terpisah daripada masyarakat di luar. Dan yang ketiga, ekonomi bawah tanah yang melibatkan pertukaran barang dan perkhidmatan, seksual dan hubungan interpersonal, hiburan, jenayah dan juga bahasa. Seterusnya adalah penjara sebagai organisma dan otak. Penjara sebagai organisma merujuk kepada keupayaannya untuk berfungsi sebagai sistem yang hidup dan penting tentang biologi, teori sosial dan organisasi, sosiobiologi dan mengenai kajian kerumitan, teori dan dinamik tak linear. Analisis metafora penjara sebagai otak adalah berdasarkan pembelajaran teori sistem tentang organisasi pembelajaran. Sistem pembelajaran ialah sejenis sistem terbuka yang menekankan kepada pemprosesan maklumat dalam pertukaran dengan persekitaran dengan berkesan mengawal kendiri. Pendekatan pembelajaran memerlukan organisasi mengimbas dan menjangka perubahan dalam persekitaran, mengaitkan maklumat dengan operasi semasa, mengesan penyelewengan dan memulakan langkah pembentulan. Metafora otak Morgan juga membolehkan kita membaca bagaimana penjara sebagai sistem hidup berkelakuan dan membuat keputusan dari semasa ke semasa. Yang ketiga adalah penjara sebagai instrumen penguasaan. Tingkah laku organisasi adalah berasaskan proses penguasaan dan eksploitasi. Kebajikan dan keinginan mereka sering mempunyai nilai yang terhad kerana organisasi mesti mengekalkan matlamat kawalannya di atas segalanya. Penguasaan iaitu proses individu atau kumpulan memaksakan kehendak mereka kepada orang lain. Itu diserap dalam falsafah organisasi penjara. Kaki tangan penjara dapat mengawal dan menentukan tingkah laku banduan dengan sedikit atau tiada akibat daripada tindakan. Kaki tangan penjara juga dianggap oleh orang ramai dan penduduk banduan sebagai mempunyai hak untuk mengenakan kehendak mereka terhadap banduan. Falsafah hukuman pula mengukuhkan dan menghalalkan penguasaan dan eksploitasi terhadap banduan. Penguasaan ini dibenarkan dalam tradisi dan undang-undang dan peraturan organisasi. Kuasa dihalalkan dalam bentuk ini dan penghuni serta kaki tangan peringkat rendah disosialisasikan untuk mematuhinya. Yang seterusnya adalah penjara sebagai sistem politik. Kebanyakan penjara boleh dianggap sebagai sistem kerajaan kerana menggunakan prinsip politik. Perintah tata tertib yang ada di dalam penjara ialah hampir sama dengan sistem politik yang biasa kita lihat di luar penjara. Terdapat satu sfera politik yang berasingan yang beroperasi semata-mata di dalam penjara. Sfera ini dibina berdasarkan prinsip ideologi asas seperti kuasa, kawalan dan juga penguasaan.
Kesan yang terhasil ialah pelaksanaan tadbir urus dan tata tertib berbentuk politik yang membawa ketenteraman kepada dunia yang terletak di sebalik tembok fizikal sistem kurungan. Pemikiran Marxis menggambarkan penjara sebagai instrumen kuasa, iaitu menyatakan ideologi kelas pemerintah, keutamaan kepolisian dan mengenakan disiplin yang berkuasa kepada orang miskin dan tidak berkuasa. Okey, seterusnya kita masuk kepada penjara sebagai mesin, di mana metafora mesin menganggap kewujudan kiasan bagi satu set bahagian yang jelas dan tersusun yang berfungsi untuk memastikan hubungan dan hasil yang produktif. Kejayaan daripada hubungan dan hasil ini boleh dijangka, diubah suai dan dikekalkan atau dimaksimumkan melalui prinsip. Gambaran tentang cara yang boleh dilakukan oleh penjara mengekalkan ketenteraman dan juga suasana yang ketiadaannya mungkin menjadi huru-hara. Rangka kerja mesin Morgan ni, dia telah menawarkan kita perspektif unik untuk dia mentafsirkan dan menilaikan kecekapan relatif kemudahan pembetulan zaman moden. Selain itu, ia juga berpotensi untuk memastikan operasi penjara ni juga berjalan dengan lancar, selamat dan berkesan dan bahagian-bahagian yang membentuk institusi itu sendiri. Okey, seterusnya kita masuk kepada penjara sebagai kurungan jiwa, di mana Morgan ni telah berpendapat bahawa terdapat dua aspek penting untuk metafora kurungan jiwa, di mana satu dikaitkan dengan tidak sedarkan diri dan juga satu lagi adalah untuk menangani peranan ideologi. Ilustrasi yang sangat baik tentang perkara ini tentang daripada Plato Republik dalam buku yang ke-7. Plato ni dia telah memberikan kita gambaran daripada jiwa kolektif dalam penjara. Okey, sebagai contoh adalah sekumpulan yang dirantai dalam gua bawah tanah sedemikian rupa sehingga mereka tidak boleh bergerak. Okey, mereka ni terpaksa mengenali realiti sahaja seperti tentera di dalam gua di hadapan mereka. Dinding ni dia boleh diterangi oleh api sehingga bayang-bayang angka dan objek di luar gua ni muncul di dinding. Oleh itu, individu ni juga dia terkurung mentafsir bayang-bayang sebagai realiti, menanam dan membincangkan dan menyamakan bunyi kepada pergerakan di dinding. Realiti bagi banduan ditakrifkan oleh bayang-bayang kerana kesusahan mereka menyakat mereka kepada pengenalan sedemikian. Di sini kita dapat lihat bahawa banduan yang mementingkan diri sendiri sering mencetuskan insiden yang mengakibatkan keganasan sekaligus mengesahkan stereotip di mata mereka sendiri dan banduan lain. Okey, banduan ni dia selalunya mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang sistem keadilan jenayah sama ada secara langsung ataupun tidak melalui persekitaran di mana mereka wujud sebelum dipenjarakan. Okey, sebagai manusia, kita ni digalakkan dan diajar untuk mengekalkan sikap dan prasangka terhadap banduan dan populasi jenayah. Sikap-sikap ini adalah ia boleh dikatakan terkandung dalam jiwa kolektif negara kita. Okey, kita masuk pula kepada penjara sebagai flux dan juga transformasi, di mana metafora flux ni dan transformasi mengajak kita untuk mempertimbangkan organisasi kerana ia wujud dalam keadaan yang berterusan, merangkumi pemalas serta perubahan. Morgan ni dia telah meneroka beberapa ciri yang berkaitan dengan sains tentang teori huru-hara. Okey, kat sini kita boleh lihat analisis Arrigo. Dia telah menyatakan tentang warga psikotri dan jenayah ataupun sivil ni kurungan menunjukkan tahap persamaan dengan dinamik tingkah laku penjara dan juga amalan. Okey, kita boleh tahu di dalam penjara ni ketidakpastian mungkin wujud dalam kalangan banduan, iaitu seperti rusuhan, penyelesaian banduan kepada pemenjaraan, keganasan dan juga ekonomi bawah tanah. Okey, kesimpulannya adalah analisis metafora tingkah laku penjara ni dia telah menghasilkan satu siri prisma yang berbeza melalui untuk membaca tingkah laku dan amalan organisasi dengan lebih baik. Okey, 8 metafora yang telah digariskan oleh Morgan sama sekali tidak lengkap walau bagaimanapun. Mereka ni telah menyediakan asas yang kukuh untuk menilai organisasi objektif utama
kajian ini adalah untuk memastikan sama ada boleh atau tidak analisis metafora ni digunakan untuk penjara. Okey, setiap satu daripada 8 metafora telah memberikan pandangan yang berguna tentang tingkah laku sistem yang kompleks ini. Sekian, terima kasih.